wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang saya minta adik dengar dan pilih satu ayat antara 1 sampai 16 tadi. Minta adik dengar membacakan. Alan, ni. 2, 3, 4. Kalla saya'lamun. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Bertemu lagi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman? Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat ya. Hari ini kita di Teluk Intan ni kat Perak ni hujan lebat teman-teman hujan lebat daripada pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan rahmat dan juga kasih sayang Allah juga selebat itu juga yang turun kepada kita semua insya-Allah. Waalaikumsalam tuan-tuan puan yang memberikan salam. Waalaikumsalam, jemput masuk ke dalam ruangan kelas online kita seperti biasa jam 12.30 tengah hari dalam Basuh Al-Baqarah ataupun bedah surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Yang baru pertama kali saya ucapkan selamat datang, dialu-alukan tuan-tuan puan-puan semua untuk sama-sama memeriahkan kan, mengambil keberkatan Al-Quran pada tengah hari ini. Sambil-sambil kalau dah siap masak tu bolehlah kita sekejap ya, lebih kurang setengah jam lebih sikit untuk kita ngaji sama-sama. Yang mana mungkin sedang bekerja dan sebagainya, kalau ada masa kan boleh tengok sama-sama, ngaji sama-sama sekali dengan kita. Kalau tak sempat, share dulu, nanti boleh tengok siaran ulangannya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rata-rata kawan-kawan kita di Kuala Lumpur, di sana semua hujan katanya. Ya. Jadi sama juga sini pun hujan juga tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah keberkatan juga rahmat Allah itu selebat hujan yang turun juga. Ya, turun kepada kita. Baik tuan-tuan, jadi sebelum kita mulakan seperti biasa tuan-tuan, kita nak memanggil ataupun kita nak sebarkan surat cinta ilahi ini kepada ramai rakan-rakan kita, kepada ramai masyarakat di luar sana. Jadi tekankan button share tu, klik button share di sana sebelum kita mulakan, klik button share dan kita share sebanyak yang mungkin kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita di luar sana yang mungkin ramai lagi tak tahu kita program kita pada tengah hari ni kan. Jadi kita ajak sama-sama supaya ramai mendapat manfaat dan supaya kita juga mudah-mudahan Allah berikan saham-sahamnya kepada kita semua. Baik tuan-tuan dan puan, jadi hari ini kita nak sambung bacaan semalam muka surat 41 ayat 250 surah Al-Baqarah. Ayat 250 surah Al-Baqarah. Betul tak ayat 250? Ya, ayat 250 surah Al-Baqarah muka surat 41 tuan. Kalau ada Quran boleh tengok Quran masing-masing. Kita tengok sama-sama. Kalau tak ada Quran insya-Allah boleh tengok di handphone masing-masing. Kat situ pun kita boleh mengaji juga insya-Allah. Boleh tuan? Baik, insya-Allah. Jadi tanpa membuangkan masa, mudah-mudahan kita dah bersedia semua. Kalau dah bersedia boleh komen sedia di sana insya-Allah. Kita mulakan Basuh Al-Baqarah pada tengah hari ini. Bagi meraih keberkatannya, kita mulakan dengan suratul Fatihah. Jom sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah sahabat kita semua dah bersedia. Jadi jom kita mulakan sambungan basuh surah Al-Baqarah semalam muka surat 41 ayat 250 insya-Allah. Jom kita mulakan. Semoga Allah permudahkan lisan kita bagi menyebut kalam-kalam Allah ini dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam
walamma barazu li Jalut wa junudi. Baik, sekali lagi kita ulang sama-sama. Tuan-puan jangan takut, jangan risau. Seperti biasa, semua orang boleh mengaji, tuan. Semua orang boleh mengaji, semua orang layak untuk mengaji, insya-Allah. Yang baru join sama-sama dengan kita, belum terlambat lagi, kita baru je nak mula ya. Jadi jangan lupa sambil-sambil tu kita share kan, kita panggil lagi sahabat-sahabat kita. Mungkin sahabat-sahabat kita tak perasan lagi kan. Okay, baik, kita ulang balik, kita tengok satu persatu, kita bedah satu persatu. Insya-Allah kita boleh ngaji sama-sama. Yang pertama, waw berbaris di atas bunyi dia. Waw berbaris di atas bunyi dia wa. Muncung sikit dan buka. Wa. Dia mulutnya bukan muncung, dia bergerak ke depan sikit. Ya. Kita punya bibir tu bergerak ke depan sikit, lepas tu buka mulut. Buka mulut masa apa? Masa dia nak sebut dari atas tu. Wa. Begitu. Wa jumpa dengan lam dari atas, la. Wa la. Wa la. Hujung lidah letak dekat langit-langit ke atas. Tu huruf lam. Lam, la. Jumpa dengan huruf mim. Mim macam mana? Mim baris atas yang ada sabdu di sana. Jadi huruf yang ada sabdu kita kena lambatkan bacaannya. Kita kena lambatkan. Jadi lam baris atas la, nak pergi rumah mim. Nak pergi rumah mim baris atas ma ni kena ikut jalan jauh sikit, tak boleh ikut shortcut, kena ikut lencongan. Nak pergi raya tak ikut jalan shortcut, kena ikut lalu lencongan walaupun dia berjiran. Walaupun berjiran. Jadi bunyi dia, tengok arrow ni saya buat ni. Walamma. Sampai rumah mim, pintu rumah mim, barulah kita sebut ma. Begitu ya. Belum Puan Hafizah. Semalam kita belum bedah ayat ni. Ayat dia sama. Ayat 249 tu dengan 250 ni lebih kurang sama. Jadi jangan keliru ya. Lebih kurang sama. Okey, kita teruskan. Mim baris atas ma jumpa dengan alif, dua harakat sini ataupun satu ayunan. Jadi bunyi di sini, jom baca sama-sama cuba. Ma satu ayunan di sana. Boleh dua harakat. Kemudian ba baris di atas, ba buka mulut. Kita tutup dan buka. Ba. Tutup dulu baru buka, teman. Jangan buka siap-siap. Tutup baru buka. Ba. Tutup sebab kita nak sebut bunyi ba tu. Buka sebab baris atas jadi digabungkan bunyi dia ba. Begitu. Mana-mana yang join kelas asal Quran kita, mungkin dia tahulah. Dia tahu kan. Kita baris atas bunyi apa, baris bawah bunyi apa, baris depan bunyi apa, macam tu. Okey, ba baris atas ba jumpa dengan ra baris atas bunyi dia ra. Buka mulut, jangan muncung sepenuhnya. Kalau muncung sepenuhnya dia bunyi ra. Kurangkan muncung. Kurangkan muncung. Ra. Begitu. Dia bergerak ke depannya tapi tak muncung sangat. Ba ra. Gitu. Kemudian huruf macam huruf ra tapi ada titik, namanya huruf zai. Macam ra tapi ada titik atas dia, itu huruf zai. Huruf zai sebutannya mesti kena ada lebah di sini. Jadi zai pada di hadapan, ada seekor lebah kat sini. Zu, ada seekor je lebahnya. Jadi bunyi dia tak adalah kuat sangat bunyi dia. Ya. Zu, dia bukannya zu. Tu banyak sangat lebah dia. Ada seekor lebah di sini. Hinggap. Ba ra zu. Zu. Pastikan ada bunyi za zi zu. Begitu. Munculkan mulut. Okey? Jumpa dengan huruf waw di sana, satu ayunannya ataupun dua harakat zu. Jadi bunyi dia zu. Tu satu ayunan. Zu ataupun dua harakat. Barazu. Begitu. Boleh teman? Jumpa dengan alif. Alif yang matinya tanda begini. Nampak tak? Alif yang matinya tanda bulat macam ni. So, nak buat apa? Tak payah baca dia, abaikan dia. Dia ni macam huruf tambahan ya. Dia huruf tambahan ni. Dia ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan. So tak payah baca dia. Okey, lompat terus ke huruf yang seterusnya. Ya. Seterusnya lam baris di bawah li, sengih mulut. Lam baris di bawah li, sengih kan? Li. Begitu. Li, jim baris di atas ja. Li ja. Gitu. Li ja. Li ja, buka mulut. Li sengih, ja buka. Jumpa dengan alif ja-nya, dua harakat. Li ja. Li ja, satu ayunan ataupun dua harakat.
Lija, buka mulut. Lam baris depan, lu. Muncung pula baris depan, lu. Jumpa dengan waw, dua harakat. Satu ayunan lagi. Lu. Nah, jadi di sini satu ayun, sini satu hayunan. Jadi cuba kita buat. Lijang lu. Begitu, satu ayunan. Kalau tak nak kira pakai jari kan, dua harakat, jenuh pula kira pakai jari, banyak sangat. So kita buat teknik mudah sikit. Satu, berayun sekali, dua harakat. Berayun sekali, dua harakat. Dia mesti ayun kan. Kemudian, huruf ta berbaris di atas bunyi dia ta, buka mulut. Ta. Baris di atas bunyi dia ta, buka mulut. Ta, gitu. Lijang luta. Ta tak ada panjang, so jangan berayun. Huruf ta jangan berayun. Kemudian, jumpa dengan huruf waw baris di atas wa. Waw baris di atas wa. Bergerak, mulut bergerak ke depan, kemudian buka. Wa. Begini. Wa. Macam tu. Ya. Huruf jim baris depan, ju muncul. Ju. Wa, ju. Wa, ju. Begitu. Nun baris depan, nu muncul lagi. Ju muncul, nu muncul. Wa, ju, nu. Jumpa dengan waw, dua harakat, satu ayunan dia. Wajunu, wajunu, satu hayunan. Ya. Baik, seterusnya dal baris di bawah. Dal macam mana? Ujung lidah letak belakang gigi atas mat. Ni macam ni. Jangan keluar. Di, du. Begitu. Ujung lidah letak dekat belakang gigi atas. Itu yang paling, itu yang sempurna. Yang perfect dia begitu. Ya. Praktisnya, ni praktisnya, kita nak sebut huruf dal ni, cuba kita sebut dadu. Kalau kita sebut dadu, bunyi dia dadu, yang tu kurang tepat. Mesti sebutan dadu tu dia bunyi macam ni. Letak belakang gigi atas, ujung lidah ni dia akan jadi bunyi dadu. Dia bunyi itu. Itulah huruf dal. Kalau kita sebut dadu, itu tak tepat. Huruf dal dia tak tepat. Makhraj dia atau tempat keluar huruf dal tu kurang tepat. Jadi bunyi dia kena dadu. Macam ngada sikit kan. Itu huruf dal. Jadi dal bagi bawah di. Kita berhenti dekat sini. Ha ni kena kita bunuh baris ha ni. Bila kita berhenti sini, kita bunuh baris ha ni. Jadi, ha ni hanya tinggal jasad saja. Jadi, bunyi jasad ha apa? Gitu. Jadi, dal baris di bawah di, ha mati bunyi dia. Jadi, digabungkan bunyi dia, di. Jangan deh. Tahu. Jangan deh, di. Begitu. Boleh teman-teman? Jadi, bunyi di sini, wajunudi. Bukannya wajunudah. Bukan dah gitu. Okey, kita berhenti kat situ. Okey, sekali lagi ulang sama-sama. Walama boleh? Yang sambil masak boleh sama-sama. Ngaji sama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Masakan pun jadi sedap juga ya. Okey, jom kita baca semula. Walamma barazu li Jaluta wa junudi. Begitu. Okey, sambung. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Sekali lagi. Kita ikut sama-sama. Yang pertama, kita bedah sama. Yang pertama, huruf qaf berbaris di atas. Okay, huruf qaf berbaris di atas, pangkal lidah tolak anak tekak ke dalam. Qa. Dia bunyi ke dalam, bukan bunyi keluar. Dia bunyi ke dalam. Kalau kita tolak lagi dalam, rasa macam nak termuntah pun ada. Macam tu. Qa. Ya. Sebenarnya kita rasa anak tekak kita sedang bergerak sebenarnya. Sebenarnya begitu. Sebab itulah kita tolak dalam-dalam, rasa macam nak termuntah. Begitu. Itu huruf qaf. Qa jumpa dengan alif, satu ayunan ataupun dua harakat. Ya. Dua harakat. Sahabat kita tanya, Ustaz bukan baca dihi ke? Mana atas ni? Kita tak baca dihi sebab kita berhenti. Kalau baca berhenti kita tak baca wajunudihi. Kalau baca bersambung baru kita baca wajunudihi. Bila kita berhenti, tamat dari riwayat baris huruf ha ni. Jadi mati wajunudi.
Ya, begitu. Dia tak ada hi. Tak ada hi, tak ada hi. Sebab apa? Sebab kepala ya ni akan saya beritahu ya. Sebab kepala ya kat sini ataupun huruf ya kat sini dia berfungsi apabila dia bersambung. Kalau dia berhenti, dia tak berfungsi. Ya, untuk huruf ya, untuk kepala ya macam ni. Sebab apa? Dia ada hukum kat sini tuan. Insya-Allah kalau tuan-tuan apa nama? Join kelas kita kan, kelas tajwid kita, adalah kita ceritakan hukum tajwid yang berlaku kat sini. Dia ada hukum tajwid dia. Dia bukan kepala ya ataupun ya yang biasa, tapi dia ada ni ya hukum tajwid. Ada hukum tajwid di sana. Jadi kita tak perlu baca hi, tak perlu. Tak perlu. Kita akan baca berhenti di. Ya ni dia tidak berfungsi apabila kita berhenti. Tapi kalau kita bersambung baru dia berfungsi. Sebab bila kita bersambung dia akan jadi satu hukum di sana, satu hukum tajwid yang kita kena baca sekali hi. Kalau berhenti, stop terus tadi. Bagus persoalan tu. Mungkin kita keliru juga kadang-kadang. Kan? Okey, boleh ya? Jelas ya? Okey, sama tadi mana? Qal. Okey. Qa dua harakat, satu ayunan. Qa satu ayunan. Lam jumpa dengan dam baris di hadapan. Lu munculkan mulut jumpa dengan waw. Lu munculkan mulut. Lu terjumpa dengan huruf waw di sini, satu ayunan lagi dua harakat. Qalu. Satu ayun. Cuba sama satu ayunan. Qalu. Satu ayunan. Kalau tak nak kira dua harakat pakai jari, kita kira hayun-hayunnya. Kita kira hayun-hayunnya. Okey, seterusnya jumpa lagi alif yang ada mati bulat ni. So nak buat apa? Abaikan bacaannya. Ada dalam tulisan tapi abaikan dalam bacaan. Begitu. Ada dalam tulisan tapi bacaannya diabaikan. Mana tak payah bacalah. Jangan baca qalu tak mau. Qalu satu ayunan, pergi terus huruf selepas dia. Iaitu huruf apa? Huruf ra berbaris di atas. Huruf ra baris di atas bunyi dia ra. Ya. Ra buka mulut, ra jumpa dengan huruf ba yang macam mana? Ba yang bertanda sabdu di sana. Ya. Ba yang bertanda sabdu di sana. Jadi huruf yang bersabdu kita kena baca tahan dulu. Kita kena baca tahan dulu. Macam nak tahan? Senang aja. Huruf ra nak pergi rumah ba, kena ikut lencongan. Dia tak sampai terus, dia sampai lambat sikit. Macam mana? Tengok arrow saya buat ni dekat handphone tuan-tuan ni, tengok arrow saya buat. Rob ba. Begitu sekali lagi. Rob ba. Dia tak sampai cepat, dia tak ikut lalu shortcut. Kalau ikut lalu shortcut, dia cepat sampai bunyi dia roba. Roba tak jadi gitu. Dia ikut lencongan. Rob ba. Sampai pintu rumah ba, barulah buka mulut, bunyikan baris ba tersebut. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Rob ba jumpa dengan nun baris di atas. Baik. Nun ni kalau tuan-tuan tengok, dia punya baris panjang, kan? Dia punya rumah dia panjang. So ini tak ada kena mengena tuan-tuan. Tulisan ini tak ada kena mengena dengan cara bacaan. Bukannya nampak baris panjang ini, nunnya panjang sini, baca pun kena panjang. Tak ada kena mengena, tak ada kena mengena. Dia tetap huruf nun baris atas bunyi dia na. Boleh? Ya. Dia tetap huruf nun baris atas bunyi dia na. Kalaulah nun ni ditulis pendek, barisnya pun pendek juga, tetap bunyi na juga. Ya. Tulisannya bukan penentu cara bacaan. Di sini tulisan nunnya bukan penentu cara bacaannya. Okey. Jadi bunyi dia sini rob, lalu jalan jauh, rob bana. Begitu. Baik, selepas nun baris atas na ni jumpa dengan huruf alif. Alif yang macam mana? Cuba tengok atas bawah. Ada apa kat huruf alif tu? Ada apa kat huruf alif? Ada ombak. Ada ombak rindu di sana. Jadi bila kita nampak ombak rindu, maknanya kena baca panjang lah. Panjang macam mana? Panjang lebih 2 harakat. Ataupun panjangnya 2 ayunan. 4 harakat. Macam mana nak baca sini? Na ni dibaca 4 harakat sebab ada ombak sini. Jadi kita merindu di sana sepanjang 4 harakat lamanya. Cuba. Rabbana. 2 ayunan. Na. 2 ayunan. Pindah terus huruf S terusnya. Gitu. Kalau kita tak nak kira kan. Kalau kita tak nak kira, kita buat ayunan itu insya-Allah. Itu betul juga. Boleh juga. Ya. Kalau nak kira pakai jari boleh, tak ada masalah. Takut nanti kalau jumpa banyak sangat lambat bacanya. Duk kira je kan. Okey, jadi 4 harakat sini na
Jumpa dengan Hamzah bari atas. Sini sebenarnya alif, tapi alif dia dah tak ada apa-apa dah. Ambil alif ataupun ambil rumah alif ini. Jadi yang berfungsi ni hanyalah huruf alif berbaris di atas. Bunyi dia buka mulut. Jangan nganga. Kalau nganga itu nganga. Buka. Begitu. Muncung pun jangan. Kalau muncung tak jadi juga. Okey. Jumpa dengan huruf fa mati. Fa mati yang macam mana fa dia? Mati yang ada tanda di atas dia. Nampak? Huruf fa mati yang bertanda di atas dia. Jadi mana-mana huruf mati yang bertanda di dalam Al-Quran, kita perlu jelaskan sebutannya. Kita perlu jelaskan hurufnya. Bunyi huruf tersebut. Kita kena bunyikan huruf tersebut. Jadi fa mati bunyi dia apa? Fa mati bunyi gini. Bibir bawah letak bawah gigi atas, bagi keluar angin. Dengar tak? Kalau dengar angin ni kan. Gitu. Itu huruf fa mati bunyi situ. Ya. Baik, hamzah pada atas jumpa fa mati. Gabungkan bunyi dia. Gitu. Sekali lagi. Sekali lagi. Begitu. Tapi tak ada baca perlahan, baca laju. Baca laju sikit. Cuba lajukan sikit. F. Begitu bunyi. Bibir jangan rapat dua-dua. Kalau bibir rapat dua-dua tak keluar angin, tak betul. Itu bukan huruf fa, itu huruf pa. Huruf pa tak ada dalam huruf Quran, huruf pa ada dalam huruf Jawi ada. Bahasa Melayu ada lah. Pi, pa. Al-Quran tak ada huruf pa ya. Dia ada huruf fa dia. Jadi F, ra baris di bawah ri sengih, ra baris di bawah ri. Sengihkan mulut kita. Ghain. Ini huruf ghain. Ini huruf apa? Ghain. Ada kepala dia, ada perut dia. Ada kepala, tak ada perut. Ini huruf ghain. Ada tanda matinya. Huruf ghain ni mati yang ada tanda. Jadi kena buat apa? Kena jelaskan huruf tersebut. Macam nak jelaskan huruf ghain? Bunyi dia tu. Bunyi ghain. Boleh tuan-tuan. Boleh ya. Okey, jadi kita gabungkan ra baris di bawah ri, ghain mati bunyi dia. Jadi bunyi dia digabungkan righ. Begitu. Dia bunyi kat dalam. Macam tu. Jadi sini bunyi f righ. Boleh tuan-tuan. Pastikan ada bunyi tu. Kalau tak tepatlah. Kalau tak tepat. Okey, seterusnya. Sambung. Seterusnya ain bari di atas dalam halkum kita. Ke dalam apa nama? Dalam kerongkong kita. Dalam kerongkong kita. Bergerak kita punya halkum ni. Bila sebut ain tu, kita punya halkum ni rasa macam berombak. Cuba tuan-tuan pegang kan. Dia rasa dia macam bergoyang kan. Jadi itu betul lah tu di sana. Bunyi di sana. Kalau tak ada kosong aja. Yang tu bukan huruf ain. Itu salah. Itu huruf hamzah. Boleh? Okey, kemudian jumpa dengan huruf lam bari di atas la. Ya mati ada tanda sini. Jelaskan sebutan ya, bunyi dia i. Ya mati bunyinya i. Jadi lam berbaris di atas la, ya mati i. Bunyi dia di sana lai. Sekali lagi. Lai. Sekali lagi. Lai. Lajukan lai. Lagi sekali lai. Itu. Ya. Dilajukan lai bunyi dia. Okey, seterusnya nun bari di atas na. Hujung dia letak dekat langit-langit keras atas. Buka mulut na. Begitu. Jumpa dengan alif, dua harakat, satu ayunan. Alaina. Gitu. Sekali. Alaina. Satu ayunan. Baik, seterusnya sod berbaris di atas, Oman. Cuba sebut sod pada atas bunyi apa? So. Mulut kita macam muncung sikit sod ni. Kena buat macam tu. So. Bukannya sa. Bukan. Itu huruf sa. Dia bunyi O belakang dia. So. Jumpa dengan huruf ba mati yang ada tanda. Jadi kita kena jelaskan sebutan ba. Jadi ba adalah di antara huruf yang special. Apa special ba? Special ba adalah melantun bunyi dia. Melantun bunyi dia. Jadi ba kat sini kita kena lantunkan. Apa bunyi lantun ba sini? Bunyi dia be. Lantun kecil, lantun ringan.
Jadi bunyi dia be. Okey, cuba kita gabungkan bunyi dia. Sod baris di atas, so, ba mati, bunyi dia be. Jadi digabungkan bunyi dia sobe, sobe. Begitu. Boleh tuan-tuan? Sobe, ra baris 2 di atas. Nampak tak? Ra baris 2 di atas. Yang baru bersama dengan kita, saya ucapkan selamat datang tuan-tuan. Waalaikumsalam yang memberikan salam. Jangan lupa masuk tekan button share. Kita share ramai-ramai pada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kita sebarkan surat cinta ilahi ini kepada semua orang. Semoga semua jatuh cinta dengan surat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat ganjaran sebaiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran pada orang lain, ya, insya-Allah. Okey, sambung. So, ba, soba, ra tanwin 2 di atas. Nampak? Tanwin ni macam mana? Cuba tengok tanwin ni. Tak selari bukan? Betul? Tak selari tanwin dia. Yang pertama tanwin dia ke atas macam tu. Terletak elok. Yang kedua tanwin dia macam nak jatuh dah. Baris tanwin ni yang kedua ni kat huruf ra ni dia macam nak jatuh dah. Macam nak jatuh. Jadi nak bunyi apa? Senang je bunyi dia. Ra baris atas, satu baris tinggal. Ra baris 2 di atas ni, satu baris tinggal. Maknanya bunyinya sabra. Okey, satu baris tinggal bunyi dia sabra. Satu baris lagi yang nak tergelincir nak buat bagaimana? Baris yang nak tergelincir ni kita gelincirkan, kita bawa dia gelincirkan masuk dalam huruf waw. Boleh tak? Kita gelincirkan masuk dalam huruf waw. Jadi bunyi dia sabran wa. Sekali lagi. Sabran, ra dulu, kemudian baru wu, baris atas dulu, kemudian baru pergi. Baru pergi. Baris yang kedua tu baru pergi. Ya, sebab itulah dia tak selari, sebab yang baris yang bawah ni dia tak sabar-sabar nak pergi rumah sebelah. Jadi kita bawa dia berserta masuk dalam rumah. Wow. Sabran, ra. Begitu. Okay, seterusnya. Wa baris atas wa. Wa baris atas wa. Huruf sa. Baik tuan-tuan. Bentuk huruf ni satu mangkuk 3 titik. Itu adalah huruf sa. Keluarkan lidah. Satu mangkuk 3 titik itu adalah huruf huruf sa. Keluarkan lidah. Sa. Begitu tuan-tuan, ya. Kalau ada 3 mangkuk sini, kemudian ada 3 titik, yang tu huruf apa? Yang itu huruf shin. Itu huruf shin, bukannya sa. Iaitu huruf shin, teman. Jadi jangan keliru. Sini satu mangkuk je. Jadi sa pada atas sa jumpa dengan ba yang ada apa? Ba yang ada tanda sabdu. Jadi sa nak pergi rumah ba, nak pergi rumah ba pada bawah ni, b ni. Sa nak pergi rumah b, kena ikut lalu lencongan jalan jauh. Jadi bunyi dia WhatsApp bit. WhatsApp. Lambat sikit sampai. Dia lambat sikit sampai dalam bahas sebab dia ikut lencongan kan. Sekali tengok sama. WhatsApp bits. Jangan lalu shortcut. Kalau lalu shortcut WhatsApp bits tak jadi. WhatsApp bit. Okey. Kemudian huruf ta mati sini. Ba baris bawah B sengih, ta mati ada tanda. Jadi nak sebut huruf ta mati ada tanda macam mana? Macam mana nak jelaskan sebutan ta? Semalam kita dah sebutkan. Jelaskan sebutan ta, bunyi angin. Ikut sama-sama? Cuba dengar tak? Tu bunyi angin. Bunyi angin. Jangan keluar lidah. Jangan keluar lidah. Huruf ta jangan keluar lidah. Dia keluar bunyi angin. Bukannya bunyi te. Bukan te. Angin. Boleh dengar ya? Jadi bunyi di sini WhatsApp bit. Begitu bunyi dia. Boleh ya? Okey, seterusnya. Hamzah baris di atas a buka mulut jumpa dengan huruf qaf. Huruf qaf ni macam mana? Huruf qaf ni ada tanda di atasnya. Jadi qaf juga kita perlu jelaskan huruf ataupun jelaskan bunyi sebutan tersebut. Macam mana nak jelaskan sebutan huruf qaf? Huruf qaf termasuk di antara huruf-huruf yang special untuk kita bacakan. Apa spesialnya? Hurufnya perlu dilantunkan. Jadi kita lantunkan. Huruf qaf ni macam mana bunyi dia? Baik, hamzah baris atas bunyi dia a. Qaf lantun bunyi dia qa. Begitu. Ya. Qa bukannya ka. Qa. Hamzah baris atas a, qa mati bunyi dia qa. Cuba gabungkan dengan dia. Alqa.
Eqa. Begitulah sebutan dan bunyi urut di sana. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Okey, seterusnya dal baris di atas da jumpa dengan alif dua harakat. Da ataupun satu ayunan. Eqada satu ayunan. Mim baris atas ma, nun baris atas na. Buka mulut dua-dua, na dua harakat. Aqdamana. Begitu. Satu ayunan. Da mana satu ayunan juga di sini. Boleh tuan? Okey, jom kita ulang balik daripada atas. Qalu ya. Baik, sama-sama baca. 1 2 mula. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Baik, cantik, alhamdulillah di situ. Okey, seterusnya. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, kita bentuk. Sekali lagi, tengok satu-satu. Yang pertama, waw berbaris di atas, bunyi dia wa. Kemudian lepas waw baris atas tu jumpa dengan huruf apa? Jumpa dengan huruf hamzah wasal. Nampak tak? Hamzah wasal ataupun alif yang ada berudu ni. Jadi hamzah wasal ni duduk masa mula-mula kita bacakan ataupun duduk dekat tengah-tengah mana? Hamzah wasal ni. Dia duduk kat mana? Dekat mula-mula baca ke ataupun duduk kat tengah-tengah? Apa kataan? Dia duduk di tengah-tengah bacaan kita. Jadi maknanya kita tak perlu sebutkannya sebab kita baca sebab kita jumpa dia dekat pertengahan bacaan. Kalau kita jumpa dia dekat permulaan bacaan, huruf yang pertama, yes, kat situ barulah kita tentukan dari atas ke, bawah ke ataupun depan. Jadi wa nak pergi mana? Wa terus pergi lompat ke rumah nun. Wow, terus pergi lompat ke rumah nun di sini. Nunnya apa? Nunnya mati. Mati yang macam mana nunnya? Mati yang tak ada tanda. Nampak? Huruf nun ni mati kosong, tak ada tanda. Jadi mana-mana huruf mati yang matinya tidak bertanda ataupun matinya huruf itu tidak ada batu nisannya, tak ada tanda kematiannya, kita jangan sebut. Jadi sini wa nak pergi rumah nun udah tak boleh, jangan sebutlah. Nak pergi rumah siapa? Pergi rumah sebelahnya terus, iaitu rumah sad. Rumah sad. Baik, sad pada depan punya apa? Su. Lidah kita kena tinggi ataupun sentuh ruang langit-langit atas tu. Su. Begitu. Bukannya lidahnya kat bawah aje. Kalau kat bawah jadi su tak jadi. Su. Kita kena tekan sikit, ya. Baik, jumpa dengan baik. Well, su. Okey, sini. Tadi kita ulang balik. So nun mati kosong, jangan sebut. Tapi kita nak bunyi apa? Kita nak bunyi dengung sahaja. Kita nak bunyi dengung sahaja. Macam mana? Well. Jangan bunyi nun, tapi bunyi dengung aja. Boleh? Cuba. Well, su. Sekali lagi. 1, 2, mula. Well, su. Nampak bunyi hidung? Tengok saya buat. Well. Nampak? Kenapa picit hidung? Sebab nak menentukan ada bunyi hidung tak? Jadi kalau saya picit hidung tu, dia bunyi dia tu maknanya bunyi hidungnya betul. Tapi kalau kita buat dengung, picit hidung tak ada tersangkut kan? Bunyi atau suara kita keluar tu tak tersangkut, boleh keluar elok je kan? Maknanya itu tak dengung. Ataupun boleh praktis benda ni. Kalau nak periksa bacaan kita dengung ke tak dengung, picit hidung. Kalau tersekat picit hidung tu, suaranya tersekat, dengung lah tu. Betul lah tu dengung. Kalau tak tersekat, bebas je, suara boleh keluar elok je, itu maknanya tak dengung. Mana tak dengung kan? Jadi kita dengung sini. Well, sod pada depan su jumpa dengan ra mati yang ada tanda. Ra mati ada tanda bunyi apa? Bunyi getaran lidah. Cuba bunyi getaran lidah. Okey, jadi sod pada depan su, ra mati bunyi dia sur. Sekali lagi, sur. Sekali lagi, sur. Begitu. Well, sur. Nampak dengar? Begitu. Kemudian nun baris di atas na. Buka mulut, jumpa dengan alif, 2 harakat ataupun 1 ayunan. Na.
wansurna, satu ayunan di sana. Okey. Betul tak ada bunyi apabila dipicit? Betul kan? Puan Salasia. Itu ukuran tuan. Tuan bolehlah praktis kat rumah kalau nak cek bacaan dengung tak dengung kan. Picit hidung. Kalau picit hidung tu aliran suara tu boleh keluar dengan lancar, maknanya tu tak dengung lagi tu. Ya. Kalau dengung kita picit hidung, aliran suara tak lancar. Dia akan jadi tersekat-sekat. Itu dengung. Ya. Okey, seterusnya. Na dua harakat. Ain bagi atas ni. Halkum bunyi dekat kerongkong dia tekan. Ain ya. Bukan bunyi kat mulut. Kalau bunyi mulut tak mau. Lam bagi di atas la. Ala. Ikut sama-sama. Ala. Jumpa dengan huruf ya. Ni huruf ya ni. Huruf ya. Mati yang matinya tak ada tanda. Mati tak ada tanda. Maknanya apa? Jangan sebutlah. Ianya mati tak ada tanda kan? Tak payah sebut. Nak sebut apa? Sebut pergi terus huruf selepas je. Tengok huruf selepasnya huruf apa? Huruf selepas huruf apa? Hamzah wasal. Nak sebut tak? Tak payah juga. Pasal apa? Sebab kita jumpa hamzah wasal ni tengah-tengah baca. Jadi tak payah sebut juga. Tak payah sebut. Dah ada dua huruf nak sebut. Habis nak sebut apa lagi? Nak sebut apa lagi? Tengok huruf selepas lagi. Huruf apa? Lam. Lam ada apa-apa tak? Ada. Mati ada tanda. Jadi nak kena sebut tak? Lam mati ada tanda? Ya, kena sebut. Sebab mana-mana apa-apa huruf mati yang bertanda kita kena sebutkan huruf tersebut. Okey, jadi lam kena sebut. Maknanya la kena lompat pergi skip pergi rumah lam terus. Tak payah raya rumah ya, tak payah raya rumah hamzah wasal. Depa tak ada kat rumah, pergi rumah ketiga, jiran ketiga ada kat rumah. Ya. Jiran ketiga ni ada kat rumah tapi dia dah mati lah. Ya, kita ziarah kematian dia. Jadi pergi juga rumah ni. Jadi bunyi dia alal, lalu shortcut terus. Alal, tak payah lalu jalan jauh, shortcut. Alal, begitu. Qa bari di atas qa. Buka mulut tuan-tuan, jangan muncung. Qa, tak nak, buka. Qa. Qaf bari di atas qa. Jumpa dengan waw mati ada tanda. Ya, jumpa dengan waw mati ada tanda. Jadi waw mati ada tanda kena bunyikan. Waw mati bunyi apa? Wu. Jadi qaf bari atas qa, jumpa dengan waw wu, bunyi dia qaw. Ikut sama-sama. Qaw. Begitu. Jangan bunyi qaw. Tak nak bunyi tu. Jangan bunyi qaw. Tak nak. Qaw. Boleh teman-teman? Qaw. Ni ramai kita baca alal qaumin. Ramai baca tu. Tak nak. Salah. Qaw. Begitu. Boleh praktis kat rumah ya. Jadi kat rumah. InsyaAllah. Qaw. Mim baris di bawah mi. Kemam sengih. Mi. Begitu. Jumpa dengan huruf hamzah wasal di pertengahan bacaan. Jadi tak payah baca hamzah wasal tu. Biarkan dia. Biarkan dia, jangan baca. Nak baca apa? Pergi terus huruf seterusnya. Huruf apa? Huruf lam. Lamnya mati ke macam mana? Lamnya mati ada tanda. Ya. Lamnya mati ada tanda di atas. Jadi kena sebutkan. Kena jelaskan. Jangan tinggalkan. Jadi mi terus pergi rumah lam. Qaumil. Sekali lagi. Qaumil. Itu bunyinya. Okey. Kemudian terus huruf ni huruf apa yang panjang macam ni, melengkor-lengkor panjang ni, huruf kaf. Kaf berada di atas bunyi dia ka, buka mulut ka. Senang aja, dia senang dan ringan je. Ka. Gitu. Itu huruf kaf ya. Ka. Ada alif kecil dua harakat, satu ayunan. Ka. Begitu, satu ayunan. Ka. Fa berada di bawah fi. Tengok mulut saya. Fi. Begini dulu. Kemudian sengih. Fi. Begitu. Ka. Fi. Ra berada di bawah. Ri. Sengih lagi. Fi. Sengih. Ri. Sengih. Fi. Ri. Jumpa dengan huruf ya. Dua harakat boleh dibaca sini. Boleh baca 2, 4 ataupun 6. Boleh baca 2 pun tak apa. Dua harakat. Satu ayunan pun boleh. Fi. Ri. Berhenti di sini. Kita bunuh baris huruf nun ni. Walaupun huruf nun ni baris dia panjang, tak apa. Kita bunuh panjang-panjang huruf baris huruf nun tu. Jadi nun ni hanya tinggal jasad saja tanpa nyawa. Jadi nun mati. Jadi mati bunyi apa? Bunyi fi
Firin. Firin. Tu. Cukup. Itu saja. Ya, cukup itu saja pun okey dah. Okey. Okey tuan-tuan, boleh tuan-tuan? Baik, kalau boleh kita baca semula pada scene tadi kan. Wansurna. Sama-sama. 1 2 mula. وانصرنا على القوم الكافرين. Berhenti di situ. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, jom kita ulang semula ayat 250. Boleh tuan-tuan? Jom kita baca sama. InsyaAllah. Yang baru-baru masuk tu share dulu insya-Allah. Nanti boleh tengok siaran ulangannya. Kan? Okey, jom kita ulang semula. Ayat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, jom baca sama pelan-pelan. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Okey, terus. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Di situ. Kita ulang dan sambung. Wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berhenti di situ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berhenti dulu di situ ayat 250. Tak, kita baca pelan-pelan, slow-slow, insya-Allah kita boleh ngaji. Tak apa tuan-tuan, pelan-pelan yang penting insya-Allah kita doa sama-sama supaya Allah istiqamahkan hati kita. Kita dapat melazimi Al-Quran hari-hari ya. Dapat sikit-sikit hari-hari, dapat belajar sikit hari-hari, lama-lama pandailah baca Quran. Lama-lama pandailah baca Quran insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu tuan-tuan. Jadi yang baru masuk alamat dah habis pula. Kan? Baru masuk alamat dah habis. Share dulu nanti boleh tengok siaran ulangan. Kalau baru pertama kali join dengan kita, jangan lupa like dulu page kita mudah-mengaji.my dan juga follow page kita. Kita ada banyak program Al-Quran dan juga info-info berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menyebarkan kalam Allah ni, dapat menyebarkan surat cinta daripada Allah SWT ini ke seluruh pelosok dunia, kan, supaya semua orang dapat mengetahuinya. Ya. Mudah-mudahan kita juga menjadi asbab kepada orang lain yang nak mengaji, ya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya daripada mula sehingga ke akhirnya. Semoga Allah memberikan balasan yang baik dan juga rahmat kepada tuan-tuan yang sentiasa tidak jemu-jemu untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, ya. Bukan senang nak jadi macam tuan-tuan, istiqamah ni bukan senang. Semoga Allah tetapkan hati tuan-tuan kita semua terus bersama dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada besok hari untuk ayat yang baru, ayat 251 besok hari Jumaat. Kita jumpa besok semula dalam waktu yang sama 12.30 tengah hari insya-Allah. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita untuk kita lock waktu tersebut sama-sama mengaji bersama dengan saya surah Al-Baqarah. Jadi cukup saya dari itu saja. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada tuan-tuan. Hanya Allah saja yang membalas jasa baik tuan-tuan. Terima kasih banyak yang share banyak-banyak. Terima kasih juga banyak-banyak, ya. Jadi kita tangguhkan dulu kelas kita pada tengah hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran. Dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan Engkau berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti, ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam, Engkau kabulkanlah segala permintaan dan doa kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan, jangan lupa 2:30 nanti ada Gen Y ataupun geng ngaji surah Yasin, iaitu tuan-tuan kalau ada yang berhajat sama-sama nak menghadiahkan pahala bacaan dan sebagainya kepada terutamanya arwah-arwah yang telah meninggalkan kita semua, boleh join sama-sama baca surah Yasin sama-sama. Baca sama-sama tuan-puan. Baca sama-sama. Kita baca, kita yang hadiahkan, insya-Allah sampai. Kan sebab kita sendiri yang baca, kita sendiri yang kenal siapa yang kita nak hadiahkan bacaan Fatihah tu, insya-Allah mudah-mudahan disampaikan, ya. Jadi boleh mana yang free boleh join sama-sama nanti jam 2:30 petang di page yang sama, insya-Allah. Jadi sekian saja tuan-puan, yang baik semua datang Allah SWT, yang lemah kurang itu semuanya datang ke rumah saya sendiri. Saya maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok dalam Basuh Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagia